Kawalan pergerakan rentas daerah diperketat di seluruh Sabah. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita terus bersama Anisya Dalus yang berada di sana. Silakan, Anisya. Baik, Syairul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Sebanyak 51 sekatan jalan raya SJR digerakkan di seluruh Sabah sepanjang musim perayaan ini. Di Tuaran, seramai 123 anggota ditugaskan di dua lokasi melibatkan anggota polis, tentera dan rela. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim menegaskan pengguna jalan raya yang tidak mempunyai surat kebenaran dilarang untuk merentas daerah. Dua sekatan jalan raya, iaitu sekatan jalan raya yang menghubungkan pantai barat utara, iaitu untuk ke Kota Belud, Kudat, Kota Marudu. Manakala satu lagi kita dirikan sekatan jalan raya di Jalan Tamparuli yang hendak menghubungkan ke pantai timur, iaitu ke Tuaran, Beluran, Sandakan dan seterusnya hingga ke Tawau. Beliau juga mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan alasan yang tidak munasabah hanya semata-mata untuk mendapatkan kebenaran rentas daerah. Pematuhan kepada arahan tersebut juga bagi mengelak berlakunya kesesakan sekaligus melancarkan lalu lintas di kawasan terlibat. Dalam pada itu, masyarakat Tuaran dinasihati agar terus mematuhi SOP ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Solat sunat Hari Raya Aidilfitri di Masjid dan Surau di Sabah dibenarkan mengikut kapasiti keluasan masjid dan surau selain mengambil kira penjarakan fizikal 1 meter dan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain, Datuk Saiful Zaman Sangul, bagaimanapun berkata pemasangan khemah tambahan dan penggunaan tempat letak kereta di perkarangan masjid atau surau untuk dijadikan ruang solat tidak dibenarkan. Bercakap kepada RTM katanya kehadiran jemaah kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah dan golongan berisiko dilarang. Manakala jemaah wanita disaran tidak mengikuti aktiviti solat sunat Aidilfitri. Bacaan khutbah dipendekkan maksimum 15 minit. Manakala takbir hari raya dibenarkan dibuat di masjid dan surau selepas solat Isyak dan subuh. Jamuan selepas solat sunat Aidilfitri dibenarkan dengan syarat penyediaan makanan secara berbungkus dan diedar kepada jemaah untuk dibawa pulang. Bila selesai solat Aidilfitri nanti, jangan lagi duduk di masjid berseimbang-seimbang. Jadi mohon supaya lepas kita berdoa, kemudian ada ruang sedikit untuk kita bertanya khabar sedikit, kemudian kita bergeraklah meninggalkan masjid supaya tidak berlaku lagi terlalu lama di kawasan masjid itu sendiri. Dan akhirnya tujuannya semua tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadikan negeri kita ini sejahtera, aman, selamat, jauh daripada wabak dan wabak. Mengenai amalan ziarah kubur, Datuk Saiful Zaman berkata hanya 6 orang dibenarkan bagi setiap keluarga dengan tempoh masa ziarah selama 45 minit dan mematuhi SOP yang ditetapkan. Pelaksanaan garis panduan aktiviti sempena Hari Raya Aidilfitri ini mengambil kira maqasid al-syariah dan situasi Sabah dalam membendung dan memutuskan rantaian penularan COVID-19. Memanfaatkan baki sehari lagi untuk menyambut Hari Lebaran, masyarakat sekitar Kota Kinabalu mengambil peluang pada saat-saat akhir ini untuk membeli belah bagi persiapan Aidilfitri esok. Laporan penuh kita terus bersama Sarifah Munazrah. Sarifah, silakan. Ya, En, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, ketika ini saya berada di Kompleks Segama, merupakan salah satu lokasi yang cukup terkenal dalam kalangan masyarakat Kota Kinabalu. Kebiasaannya apabila menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri di saat-saat akhir. Dan sebelum ini, kalau anda orang KK, kawasan ini memang sesak dan kini nampaknya keadaan yang begitu lengang disebabkan tidak ramai pengunjung yang datang untuk membeli belah di saat-saat akhir. Dan untuk bercakap lebih lanjut lagi berkenaan dengan suasana pembelian ataupun membeli belah di saat-saat akhir ini, bersama dengan saya pada ketika ini iaitu salah seorang peniaga, Encik Aaron Leo. Hello Encik Aaron. Ya, salam sejahtera. Ya. Encik Aaron, boleh kongsi sedikit suasana ataupun sambutan masyarakat kita yang membeli belah di saat-saat akhir, bezanya dulu dengan sekarang? Okey, beza dulu dengan sekarang. Sebelum pandemik dan semasa pandemik ni lah. Apa yang kita nampak ialah sebelum pandemik ni keadaan berpusu-pusu.
tidak ada penjarakan sosial ya, sehingga bahu ke bahu berlanggarannya sampai kami sebagai ahli peniaga ni terpaksa membuka satu kaunter pembayaran di luar untuk menyenangkan dan memudahkan pengguna untuk membuat pembayaran dan sebagainya lah. Dan tapi bila tengok keadaan sekarang kini ya, semasa pandemik, keadaan yang suasana yang renggang amat sedih dan pilu buat kami peniaga. Tapi syukur walaupun pandemik, tapi dia menampakkan suasana perayaan tu ada. Maknanya masih ada yang datang untuk membeli belah di saat-saat akhir. Ya, memang ada, dan suasana tu masih menampakkan yang bahawa walaupun dia pandemik, tapi dia tetap menghidupkan perayaan tersebut. Pak Encik Aaron, dari segi pematuhan SOP sepanjang kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini, bagaimana dengan pematuhan SOP sebagai peniaga? Kami sebagai peniaga yang memang tertakluk dengan segala tata tertib SOP, dan kami juga mengambil langkah-langkah keselamatan ya, seperti SOP scan MySejahtera kami sediakan, alat pemeriksa suhu, sarung tangan, hand sanitizer segalanya, dan kami juga menghadkan nombor pelanggan dalam premis bagi suatu tempoh. So tidak ada yang dikecualikan daripada SOP bagi langkah-langkah keselamatan dan ini untuk mengelakkan penularan wabak ni. So sebagai peniaga dan juga pengguna, kita lebih berhati-hatilah dalam langkah-langkah ni untuk mengelak penularan wabak ni. Terima kasih Encik Aaron. Itu dia saudara, kita bersama Encik Aaron Leo, salah seorang peniaga di Kompleks Segama ini. Jadi apapun orang bilang raya juga, SOP kena jaga. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami warga Berita Ehwal Semasa RTM Sabah. Sarifah Munazah Sarip kembali bersama dengan N di studio. Silakan N. Ya, Sarifah, terima kasih. Beralih ke berita seterusnya. Walaupun berbelanja pada saat akhir menjelang hari perayaan, namun seiring dengan norma baharu ketika ini pematuhan SOP tetap menjadi keutamaan. Disandarkan hasil tinjauan Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Azhar Hamin bersama RTM di salah sebuah pusat beli belah, orang ramai dan pemilik premis perniagaan dilihat mematuhi SOP yang ditetapkan. 99.9% mereka akan menggunakan pelitup muka dan mereka akan mendaftar menggunakan melalui MySejahtera dan juga mendaftar buku apabila nak memasuki setiap premis. Dan premis pun memang semua mematuhi dengan menyediakan buku untuk pendaftaran, QR code untuk MySejahtera dan juga alat untuk pencuci tangan. Dalam pada itu, bagi memastikan SOP Aidilfitri dipatuhi, Azhar memberitahu sebanyak 15 pasukan pemantau digerakkan untuk membuat pemantauan di kawasan perumahan dan kampung sekitar Sandakan. Pemantauan turut dilakukan di kawasan tanah perkuburan yang menjadi tumpuan seperti tanah perkuburan Jalan Aman, tanah perkuburan Kampung Simsim, tanah perkuburan Kampung Bokara dan tanah perkuburan Batu 12 Sandakan. Tegasnya pihak polis tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan terhadap individu yang gagal mematuhi SOP. Sempena norma baru dalam menyambut Hari Raya pada tahun ini, saya menasihatkan semua warga Sabah supaya dapat patuh kepada SOP yang sedang berkuat kuasa pada masa kini. Di samping itu juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kaum keluarga saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua petugas hadapan, kaum keluarga, sanak saudara, sahabat andai yang berada di mana jua. Kekalkan SOP dan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, keluarga saya, sahabat andai dan juga semua warga kerja Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kepada mereka yang bertugas pada musim perayaan ini, selamat bertugas diucapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Baik, paparan berita dari Sabah petang ini. Sebelum berpisah, kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, dan berita seterusnya kita kembali bersama Syarul di Angkasa Puri. Silakan.